Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah ya arhamar rahimin. Okey. Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar-pelajar sekalian. Okay, terima kasih dan tahniah kerana anda hadir ke kelas online walaupun kelas online ni adalah satu cabaran untuk awak pembelajaran sesi baru. Okey, sesi. Okey. Jadi tahniah kerana awak dapat menghadirkan diri dalam kelas. So, saya harap kehadiran awak hari ini tidak sia-sia lah. Okey. So, sebenarnya saya sedia maklum, bila awak datang kelas matematik, saya cadangkan awak untuk sediakan buku teks matematik dan juga buku tulis lah. Sebab kita akan belajar terus. Sebab matematik awak tak boleh sekadar mendengar. Okey, sediakan buku untuk awak tulis. Okey, ataupun kalau awak pandai guna digital lah, awak boleh guna digital lah. So, kalau pandai kita boleh setting supaya sambil awak dengar tu, awak boleh tengok juga skrin awak. Okey. Kalau nak suruh saya ajar, nantilah. Saya pun belum tahu, belum tentu sempat atau tak untuk saya sharekan. Banyak benda yang perlu dikongsikan. Tapi, lah. Okay. Masa terlalu mencemburui. Okay. Jadi sebenarnya benda-benda macam ni awak boleh explore sendirilah. Kalau awak betul-betul berminat. Okay. Untuk kalau nak tunggu saya belum tentu lagi. Kalau saya sempat share, saya akan share. Memang saya ada share tapi untuk pelajar saya tak pernah tak berapa masih lagi tak kongsikan semua lagi lah. Maksudnya ada pelajar yang minta, ada pelajar contohnya kelas akasia minta macam mana cikgu guna pen, macam mana cikgu buat muka kartun apa semua ni kan. Nak belajar. Okay. So saya kata explore sendirilah. Kalau saya nak ajar kan kena buat kelas pula, kelas untuk belajar digital, betul tak? So jadi hari ni kita bukan nak belajar pasal digital, kita akan belajar matematik sebab kelas ni adalah kelas matematik. Kalau awak rasa awak nak buat kelas lain sebab dalam Teams tu ada banyak. Okay, awak boleh buat dalam chat room ni, boleh buat apa nak borak-borak sama-sama awak pun tak apa. Saya tak marah. Memang saya dah sediakan tempat untuk awak chat. Cuma sekarang tak berapa ramai yang chat lah. Okay, untuk kelas awak ni berbanding dengan kelas lain, ada kelas lain ada yang aktif. Okay. So dalam ni saya di mana saya sedia maklum memang dah ada file yang sebelum ni ada recording awak boleh tengok lah. Jadi tak perlu download, cuma klik saja dia akan terus buka kepada file kelas yang sebelum ni lah. Macam ni last class kita belajar tentang perbincangan latih Tubi 1.3 C dan juga D. Saya harap awak dapat siapkan lah sama ada dalam menggunakan digital ataupun dalam buku teks. So untuk kali ni kita akan belajar bab 1.5. Okay. Okay, last and then lepas pada dulu 1.6. Okay, biasanya kalau buku untuk bab 1 kita akan pakai buku matematik 1 lah. Okay. Okay, kalau buku teks ataupun kalau buku tulis biasanya kita akan pakai buku matematik 1. And then untuk bab seterusnya kita akan pakai matematik 2. So biasanya untuk matematik saya akan sediakan 2 biji buku sekurang-kurangnya. Okay. And then kalau awak digital biasanya saya biasa senang je, saya print je. Okay. Once you dah tak keluar tak keluar kat sini patut pun. Saya salah guna komputer. Okey, tak keluar. Okey, sebagaimana awak sedia maklum. Okey, sini awak perasan dalam Teams ni. Mana Teams? Mana screen? Sorry saya share screen lain. Rupa-rupanya screen yang saya share tu salah. Okey. Okey, sebenarnya awak sedia maklum. Awak boleh tengok Teams ni. Okey, Microsoft Teams. So, dalam ni. Okey. So dalam ni ada ruang untuk awak chat. So awak boleh chat kalau awak nak buat kelas ke nak invite siapa, klik je meet, lepas tu awak boleh panggil sesiapa yang awak nak. Sebagai contoh kalau awak perasan dalam ni bila awak buat chatting awak boleh panggil siapa-siapa yang awak nak, yang mana yang install awak boleh call. Macam saya ni saya boleh panggil ni Nicole, Haziq yang tak join ni. Okay, so kalau mereka nak join awak borak sama-sama boleh lah. So itu adalah kebebasan awak. Okay, ruang chat adalah ruang untuk awak chat. Okay, general biasanya makluman, biasanya kalau ada hebahan. Okay. So seperti ni. Okay, ada tugasan, ada yang perlu isi borang untuk saya bagi hadiah. And then saya pun tak, okay, hadiah dah hantar. Mungkin esok lusa dapat. Okay. Untuk mereka yang terlibat lah. Okay, yang rajin contohnya. Antaranya yang rajin buat lah. Antaranya kalau tak silap saya. Untuk kelas hibiscus ni. Ni. Antara yang rajin buat ni. Sama saya bagi hadiah lah. Cuma tak isi borang. Ada low Zijuan tak isi borang rasanya hari tu. Okay. So siapa yang buat digital biasanya saya akan print. Klik print saja. Senang je. Saya akan printkan Okay, nanti awak boleh masukkan dalam file awak bila start kelas. Tapi itulah. Tulisan pun besar macam tu kan. Terima je lah.
Okey. So kita akan start kelas. Hari ni kita akan belajar bab iaitu bab 1.3. Okey, saya dah tutup. Okey, sekarang dah pukul 12.56. Okey, kita akan start kelas. Macam mana sedia maklum, kalau awak dah pandai explore macam setengah pelajar dah memang aktif. Okey, sebagai contoh kalau tengok satu Akasya memang dia agak aktif. Dia conteng, dia tulis apa semua ni. Okey, ramai-ramai. Untuk kelas awak saya tak tahulah setakat mana awak aktif. Kalau awak aktif, boleh je. Kalau awak nak aktifkan diri. Kalau awak nak diam saja pun tak apa, saya tak kisah. Tapi lagi bagus awak aktif lah supaya sekurang-kurangnya kita tahu mana yang aktif, mana yang boleh buat. So ni, okey, awak ada dua, seperti mana yang saya sedia maklum, awak ada collaboration space, content library. Okey, collaboration space kita akan bincang jawapan. So awak boleh tengok semua ni dalam OneNote awak. Semua jawapan dah ada. So sama ada awak buat sendiri, lepas tu awak salin semula. Apa-apa awak tengok saya punya jawapan ni untuk awak rujuk balik. Okey, faham ke? Dengar ke? Okey, maksudnya semua dah ada jawapan. Saya dah bincangkan. Last class pun ada. Kalau awak nak tengok video, boleh tengok semula video yang lepas. Saya pun dah uploadkan dalam YouTube. Okey, kalau awak rasa tak faham. Okey, kalau awak rasa boleh buat sendiri, cuba buat sendiri. Jawapan pun dah ada dah. Okey, semua dah ada kat sini. Tugasan kelima, tugasan ke-6 pun sama. Saya dah bincangkan. So, siapa yang join last class pun patutnya bolehlah settlekan ni. Okey, ni soalan kebat. Okey, untuk hari ni kita akan bincang bab buku teks. Saya tengok sekejap buku teks. Ada mana buku teks? Nombor ni sebelah kan. Okey, so hari ni kita akan masuk bab 1.4. Perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Agak lambat sedikit. Okey, sepatutnya kita dah masuk bab 2 ni untuk bulan ni. Jadi tak apa, kita proceed. Okey, perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Apa yang awak perlu tahu dalam bab ni? Okey, yang pertama sekali, macam mana kita nak wakilkan, okey, perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Jadi biasanya untuk first time, sama macam awak belajar pecahan, kalau awak ingat sekolah rendah dulu, kita akan wakilkan dengan menggunakan garis nombor. Cuma bezanya dia ada positif dan negatif, okey. Kalau negatif sebelah kanan lah. Kalau negatif sebelah kiri, kalau positif sebelah kanan. Seperti dululah. 0 hingga 1. Sebelum ada 0 hingga 1 sebenarnya ada banyak lagi. Sama macam awak tengok pembaris awak, kan ada gigi-gigi kecil antara 1 cm hingga 2 cm. Jadi 1.1, 1.2 sampai 1.9, lepas tu baru masuk 2 cm, betul? Sama juga ni, garis nombor ni macam ni lah konsep dia. Okey, 0 hingga 1 Okey, so ni ada 1 mungkin. Jadi ada antara 0 hingga 1 ni ada 10 lagi gigi garis, iaitu 0.1 sampai seterusnya lah. Sama juga awak belajar pecahan sebelum ni. Kalau pecahan 0 hingga 1 0 hingga 1, kalau ni adalah 1/4, maksudnya ada 4 gigi. Okey, kalau 1/10 maksudnya ada 10 gigi. Sebenarnya 1/10 juga adalah 0.1 kalau awak tekan kalkulator lah. Tahu ke tak? Kalau tak tahu, tekan kalkulator. Kita tekan kalkulator 1 bahagi 10. 1/10 sebenarnya adalah 1 bahagi 10. Dengar ke? Okey. Jadi 0.1. And then ada juga pelajar tanya, macam mana cikgu boleh dapat ni? Apa, kalkulator digital? Saya pun nak. Awak senyap je. Ada yang nak ke? Tak ada. Ada yang nak kat tangan? Tak ada. Tak ada yang. Okey, tak ada yang kat tangan, so tak nak lah tu. Okey, so sebab awak guna tablet ke guna handphone je? Okey, tak apa. Apa-apa pun, kalau berminat apa, nak belajar apa, tanya je dalam grup chatting tu. Saya akan balas setakat mana saya boleh respon. Okey, maksudnya apa yang benda yang luar pada pembelajaran, kalau awak nak tahu, nak tanya, awak boleh tanya dalam ruang chat. Okey? Boleh. So, supaya rakan-rakan lain pun boleh tahu sekali kalau nak baca. So, aktif lah. Okey, saya tak gunakan Telegram sebab Telegram terlalu banyak mesej dan terlalu banyak grup. Jadi, saya tak sempat nak respon. Okay, jadi saya tak buat grup untuk Telegram untuk matematik. Jadi saya buat, kita dah pakai Teams. So dalam Teams pun dah ada grup. So awak boleh buat dalam, kita boleh bincang dalam tu lah. Okay, and then saya juga guru kelas awak. Sepatutnya saya buat satu grup lagi, satu dalam ni sepatutnya ada satu bahagian lagi untuk kita discuss apa-apa untuk sekolah. Okay, sepatutnya ni macam chat awak lah. Maksudnya sepatutnya nanti ada, kalau tak ada AJK ke apa, sepatutnya saya akan tambah sini satu grup lagi untuk AJK. Nanti sebab awak nanti akan ada yang akan jadi, akan jadi ketua kelas, ada yang akan jadi, so yang ni accessible to teams, so yang ni takkan accessible lah. So ini pelajar yang jadi AJK saja. Okay, untuk satu habis ke sebab saya guru kelas awak.
Okay, so nanti akan ada AJK. So siapa yang jadi AJK akan masuk kelas ni lah. So nanti kalau nak tanya apa-apa, nak bincang, nak design kelas ke apa, nanti kita akan discuss kat sini Okay. So itu saja. Next kita sambung Okay, so tadi. Cikgu, Yes. dalam telefon boleh tak buat macam tu? Buat macam mana? Yang boleh buka tak classroom tu? Boleh buka tak Classroom? Teams ke, Google Classroom ke, Microsoft Teams. Teams boleh. Cuma awak kena dalam handphone. Boleh, boleh. Memang sebelum ni pun saya ajar pakai handphone kan. Kalau awak perasan video yang pertama, saya guna handphone sahaja. Okay. Boleh, boleh. Awak boleh, cuma awak perlu install. Okay. Ada pelajar guna handphone pun, ada pelajar guna tablet. Okay, sebabnya Surface ataupun Windows ni dia lebih mesra. So kalau awak guna ni, awak boleh pakailah pen. Sebab tu saya dah send alamat siapa yang rajin hari tu, saya dah bagi pen ni. Okay, saya dah bagi pen ni. So dia orang akan join lah. Dia orang akan dapat pen ni, so boleh tulis lah kat handphone ataupun kat tablet. Okay, siapa yang guna lah. Saya ada cakap tadi tu. Siapa yang aktif dalam menggunakan digital. Saya dah hantar alamat pun dah bagi tu. Ada beberapa lagi pelajar yang tak hantar alamat. Okay. So nanti tunggulah sampai. Sorry lah lambat sebab saya agak busy. Okay. So ni pun saya cuti hari ni. So kalau tak saya kena bertugas untuk jaga SPM. Okay, jadi so kita sambung lagi So last tadi, sambung tadi kita belajar apa itu garis nombor. Jauh terpesong satu lah. Okay. Sekarang kita tengok apa itu garis nombor. Yang seterusnya awak akan belajar susun. Daripada mengikut tertib menaik dan juga tertib menurun. Sama macam awak belajar bab sebelum ni. Dan seterusnya kita akan belajar operasi. Okey, operasi maksudnya tambah, tolak, darab dan juga bahagi. So samalah macam awak belajar sebelum ni 1.3. So kita kena ikut tertib operasi, iaitu kalau ada kurungan, perasan kan? Okey, kalau ada kurungan kita akan buat kurungan dulu, kalau ada darab dengan bahagi kita akan buat darab dan bahagi, and then seterusnya baru kita selesaikan tambah dan tolak. So dia ada bagi contoh juga. And then seterusnya kita akan belajar macam mana nak selesaikan masalah. Okey, so ni diberi satu masalah harga saham semua bla bla bla, okey. Jadi kita akan tukar kepada bentuk matematik. So yang mana kita akan selesaikan macam ni lah. So dapatlah jawapan. Okay, harga saham. So ni saham. Banyak lagi lah. So biasanya matematik kita akan kaitkan dengan benda kehidupan seharian yang berkait dengan matematik jugalah. Okay, so tu adalah penyelesaian masalah. Okay, so 4 benda saja awak akan belajar hari ni. Iaitu yang pertama garis nombor. Yang kedua susun mengikut tertib. Yang ketiga operasi. Dan yang keempat menyelesaikan masalah. So kita akan tengok video yang ada. Okay. Laju ke saya cakap? Okey, so kita akan ada tengok video yang ni. Oh, saya lupa tekan. Okey, perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. First tengok apa itu definisi, apa itu perpuluhan positif dan apa itu perpuluhan negatif. Dengar kan suara? Okey, dengar. Bagus, cantik. Okey, yang pertama sekali kita akan wakilkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif menggunakan garis nombor. Okey. Jadi sama seperti mana awak belajar integer dan pecahan, perpuluhan boleh diwakilkan dengan menggunakan garis nombor. So kita nampak tu satu garis nombor dan ada gigi dia, garis-garis setiap gigi tu ada nombor 0 hingga 0.1. So seperti mana buku teks awak. Jadi perpuluhan positif adalah perpuluhan yang lebih besar daripada 0 ataupun kita panggil sifar. Manakala perpuluhan negatif ialah nombor sebelah kiri yang mana lebih kecil daripada sifar. Okey. Jadi kita tengok contoh. Wakilkan perpuluhan yang berikut kepada garis nombor. So macam mana kita nak wakilkan? Jadi awak akan tengok 0 hingga 0.6, 0.4, 0.7, 0.3, negatif 0.2. So kita akan wakilkan macam mana? Okey, kita akan tengok. Okay, first kita akan buat satu garis nombor dengan anak panah. Dan kita akan buat gigi. So biasanya gigi, biasa kalau 0.1 ada sampai 0.10, mesti ada 10 gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gigi Dan setiap 10 gigi tu mestilah ni 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 dan 0.6. Jadi 0.6 sebelah sini. Negatif 0.4 maksudnya pecahan perpuluhan negatif sebelah kiri daripada 0. Jadi negatif 0.1, negatif 0.2, negatif 0.3 dan negatif 0.4. Okey. Nampak ke?
Ini adalah 0.6. So kita tengok negatif 0.4 berada di keempat. Gigi keempat sebelah kiri. Okey, sama juga negatif 0.7 adalah gigi ke-7 sebelah kiri. Dan begitu juga 0.3 berada di sebelah kanan gigi yang ketiga, garis yang ketiga. 1, 2, 3. And then negatif 0.2 mestilah berada di 2 ini. Okey, negatif 0.2. Faham ke? Tak susah kan? Okey, saya go through cepat je sebab saya sebelum ni pun kita dah belajar pecahan. Jadi perpuluhan sepatutnya lebih mudah. Okey, bahagian kedua kita akan bandingkan. Tapi sebelum pada itu kita tengok contoh dahulu boleh? So kita akan tengok contoh dulu dalam buku teks awak. Memandangkan ni lebih senang untuk awak faham kalau ada buku teks kan. Ini buku teks awak kan. Okey, so contoh. Ada contoh ke? Okey, so ni contoh dia. Saya akan ambil pen. Saya akan copy. Tak keluar ke pen saya ni? Okey. Okey. So kita akan tengok sebelah kanan, saya letakkan sebelah kiri. Paste. Okey, soalan dia, wakilkan perpuluhan berikut menggunakan garis nombor pada garis nombor. Jadi awak tengok yang paling besar dan yang paling kecil. Okey. Okey, so kita akan start dengan buat satu garis pembaris 0 hingga 1. Tapi ini ada 1.3. So akan ada lebih lagi lah. Jadi kita akan buat dulu. So ni 0 hingga. Okey. Jadi saya akan buat pembaris ni 1. Saya buang ni. Jadi tengah-tengah biasanya kosong. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ni biasanya 1. Okay, ataupun 1.0. Ini negatif 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. Negatif 1.0. Dan disebabkan dia kata ada lagi negatif 1.3, jadi ada lagi negatif 1.1, negatif 1.2 dan negatif 1.3. Sorry saya betulkan sikit, tangan saya ketak. 1.1, 1.2, 1.3. So kita tengok yang mana yang paling kecil. Paling kecil adalah negatif 1.3. 1.1, 1.2, 1.3. Jadi saya akan tulis di sini negatif 1.3. Dan seterusnya lagi, kalau awak rasa nak buat anak panah, kita akan buat anak panah lah. Sebelah sini anak panah. Tapi kanan wajib buat anak panah, kiri tak wajib. Okey. Okey, seterusnya lagi kita tengok 0.8. Okey, kita tengok 0.7. 0.7 biasanya berada sebelah kanan. Okey, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini adalah 0.7. Saya tukar pen lah. Tukar pen warna merah untuk jawapan. Betul. Okey, 1. Ataupun kita tengok sini. 1, 2, 3. Mesti 0.9, 0.8, 0.7. So, ni adalah 0.7. Seterusnya lagi kita tengok negatif 0.5. Mesti 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, ni adalah 5. So, negatif 0.5 sebelah kanan. Okey, 5, 6, 7, 8. So, ni adalah negatif 0.8. And then 0.2 kat sini. 0.1, 0.2. So, itu adalah cara untuk awak buat garis nombor. Okey. So, kalau kita tengok jawapan, samalah sebiji. So, saya pun pakai warna merah. Dia pun pakai warna merah. Tak apalah. Okey lah tu kan. Okay, sama Faham So, kita akan tengok yang paling kecil dan yang paling besar. Okey. And then, lepas tu kita akan buat satu garis. And then, susun mengikut turutan lah. Okay, so itu saja. So ni adalah latihan untuk awak. Latih diri 1.4. So boleh ready buat di rumah, di dalam buku teks, ataupun nanti saya akan assignkan ke dalam Microsoft Teams. Okay, so next seterusnya kita akan belajar macam mana kita akan banding dan susun mengikut tertib. Okay, so kita akan sambung dalam video ni. Banding dan susun perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib. So tengok video Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh angkat tangan. Saya tengok chat awak. Okey. So kita tengok dua atau lebih perpuluhan boleh dibanding nilainya dan disusun mengikut tertib. Tertibnya adalah menaik dan juga menurun. Sama sebenarnya awak belajar semasa sekolah rendah. Okey, banding dan susun. Ini adalah contoh soalan. Banding dan susun perpuluhan mengikut tertib menurun. So soalan dia mengikut tertib menurun. Jadi kita akan susun dari nombor besar kepada nombor kecil. Okey, jadi negatif 1.2, 0.8, negatif 0.6, 0.3 dan negatif 1.7. So caranya, yang pertama sekali cara paling senang. Awak akan, antara cara yang paling senang, kita akan buat satu garis nombor. Iaitu kita tengok nombor yang ada adalah
antara 1.7. Tengok nombor dulu Yang pertama sekali kita akan tengok nombor yang paling besar. Nombor paling besar 0.8. Okey, maksudnya yang paling besar dalam garis awak ni. Oh, saya punya pen tebal sangat. Tukar pen dulu. Okey. Jadi yang paling besar 0.8, maksudnya garis awak ni mestilah sebelah kanan ni adalah 1.0. Tengok yang kedua, cari yang paling kecil. Yang paling kecil adalah negatif 1.7. Maksudnya sini ni negatif 1.7. Jadi awak boleh buat garis sampai 2.0 negatif. Okey, so tengok ni negatif 2. Faham ke? Okey, step dia. Kalau awak nak buat satu garis, nombor. Okey, tengok nombor yang paling besar, tengok nombor yang paling kecil. So kita akan agak garis tu antara nombor berapa hingga ke berapa. Sebagai contoh, kalau tengok paling besarnya adalah 0.8, jadi yang paling garis tu kita akan buat sampai 1. Dan yang paling kecil adalah negatif 1.7. Jadi nombor yang paling kecil yang awak akan buat dalam garis nombor adalah negatif 2. So ni negatif 2. Okey, nampak Jadi seterusnya kita akan buat gigi. Kalau awak rajin, buatlah 10 gigi tu. Okey, maksudnya 10 garis kecil tu. Okey. And then kita akan sambung negatif 1.2 berada di mana? Di negatif 1, negatif 1.1, negatif 1.2. So di sini And then seterusnya 0.8 mesti berada di sebelah kanan kosong. Ni kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ni adalah 0.8. Negatif 0.6 berada di mana? Negatif 0.6, negatif berada di negatif dan juga berada di sini antara 6. 0.1, 0.2, 0.3, negatif 0.4, negatif 0.5, negatif 0.6. So, ni adalah negatif 0.6. Seterusnya 0.3, 0.1, 0.2, 0.3. So, di sini adalah 0.3 point. Saya sebut point biasanya perpuluhan Okey, seterusnya negatif 1.7. Mestilah berada lebih kecil daripada negatif 1. Okey, 1.2, 1.3, negatif 1.4, 1.5, 1.6, 1.7. So, ni adalah negatif 1.7. Faham Okey, so sekarang kita dah settle buat satu garis nombor. Okey, and then seterusnya kita akan ambil bacaan. Macam mana nak ambil bacaan? Okey, cara untuk ambil bacaan, kita tahu soalan dia adalah tertib menurun. Maksudnya kita akan ambil lebih besar dulu kepada lebih kecil. So, kita akan ambil macam ni. Okey, daripada sini kita boleh tahu nombornya adalah, kita tengok 0.8, negatif 0.6. Okey, sorry, tak habis lagi ni. Nanti siapkan dulu, biar dia siap dulu. Okey, biar dia siap tulis nombor dulu. 0.3, negatif 1.7. 1.7. Dah settle. Okey, next kita akan susun. Seterusnya kita akan buat satu anak panah. Biar dia buat dulu. Okey. Okey, perpuluhan disusun mengikut tertib menurun adalah, so kita akan buat satu anak panah, iaitu daripada kanan ke kiri. Okey, maksudnya macam mana? Okey, so kita akan buat macam ni. Okey, kita tahu dia nak tertib menurun. Jadi kita akan ambil daripada huruf besar 0.8, 0.3, negatif 0.6, negatif 1.2 dan negatif 1.7. Nampak So ni 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. So itu saja. Senang kan? Senang ke susah? Siapa rasa senang, angkat tangan. Tak ada respon. Tak ada respon. Okeylah, tak apalah nak buat macam mana. Okey, seterusnya kita tengok lagi soalan gabungan operasi. So sebelum kita masuk yang ni, kita akan tengok contoh yang ada dalam buku teks awak. Okey. Okey, first kali. So kita dah belajar macam mana nak buat garis nombor. Yang seterusnya kita akan belajar menyusun. Okey, banding dan susun. Tengok contoh 13, muka surat buku teks awak, muka surat 20. Okey. Banding dan susun perpuluhan berikut mengikut tertib menurun. So saya akan buat satu kopi. Contoh 13 ni kita akan bincang dalam komputer ni. Okey, dalam skrin yang seterusnya kita akan copy paste. Okey, paste. Okey. So soalan banding dan susun mengikut tertib. So yang pertama sekali kita akan tengok yang paling nombor yang paling besar. Mana nombor yang paling besar? Boleh type, saya tengok siapa yang boleh bagi jawapan. Macam ekspresif saja tahun hari ni. Kelas awak tak banyak cakap, tak banyak type.
Last class macam ada aktif juga. Mana nombor yang paling besar? Boleh type. Kecuali Dashen lah, sebab Dashen guest kadang-kadang dia tak boleh nak log join untuk bahagian chatting. Okay, so 1.6. Okay, bagus. Jadi yang paling kecil, okay, 1.6 yang paling kecil. 1.6. 1.6 sebenarnya yang paling kecil Saya tanya yang paling kecil kan yang paling besar tadi? Okey, yang paling kecil adalah negatif 1.6. Saya highlight ini paling kecil. Yang paling besar. 0.7 je. Salah. Yang paling besar adalah 1.4. Jadi kita boleh agak. Garis yang kita akan buat adalah antara. Okey, faham tak? Yang paling kecil adalah negatif 1.6. Yang paling besar adalah positif 1.4. Okey, jadi nombor yang kita akan tulis adalah biasanya adalah sini tengah-tengah. So maksudnya yang paling besar 1.4. So mesti yang paling besar kita akan buat 2. Okey, sini mesti 1. Ini kita paling kecil adalah negatif 1.6. Mesti ada negatif 2 dan juga sini adalah negatif 1. So tak tengah-tengah nampaknya. Tak cukup tengah. Jadi saya ambil sini. Negatif 1. Okey, setiap satu ni tengah ni kosong. Okey, so banyak gigi yang kena buat tu. Kalau rajin, buatlah semua gigi. Kalau tak rajin, kita agak-agak gigi. Okey, jadi saya buatlah contoh untuk awak. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak cukup ni. Tak cukup gigi. Padam sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, sebab saya tak ada apa nama? Tak ada kotak. Boleh kot saya buat kotak. Sekejap saya tengok. Boleh buat kotak tak? Boleh. Boleh buat kotak rupanya. Okey, saya lupa. Tak apalah. Okey, kita tengok lagi draw. Saya tukar color. Ni anak panah sebelah kanan. Dan ni anak panah sebelah kiri. Okey, yang seterusnya kita akan susun. Negatif 1.6. So, negatif 1.6 saya tukarkan pen 1.1. Negatif 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. Negatif 1.6. Okey, seterusnya lagi. Okey, 0.5. 0.5. 1, 2, 3, 4, 5. 0.5. Seterusnya lagi. Negatif 0.3. 1, 2, 3. Negatif 0.3. And then 1.4. 1, 2, 3, 4. Ni adalah 1.4. Negatif 0.7. Mestilah berada di sini. Negatif 0.7. Soalan dia. Mengikut tertib menurun. Jadi kita akan ambil mengikut tertib menurun. Menurun maksudnya paling besar kepada paling kecil. So anak panah kita akan start di sini. Okey, kita pergi ke sini. Jadi susunannya adalah susunan kalau nak cantik tulislah susunan tertib menurun sama dengan tulis cos 1/4 lagi 0.5 negatif 0.3 negatif 0.7 lagi. Okey. 1 negatif 1.6. So itu sahaja jawapan dia. Okey. Kalau awak dah pandai lagi, kalau awak tak perlu guna. Kalau awak pandai sangat, awak dah expert, awak tak payah buat garis nombor lah. Kita akan agak saja. Mana paling kecil? Paling kecil adalah ni, paling besar 1.4. Jadi tertib menurun. So kita akan guna start daripada 1.4. Lagi ada positif tak? Ada positif. Okay, so ni sebagai nombor 1. Ada positif. Ni nombor 2. Ada lagi tak positif? Tak ada. Negatif? Ni. Okey, nombor 3. Nombor 4. Paling negatif nombor 5. So kita boleh susun 1.4. 0.5. Okey, negatif 0.3. And then seterusnya lagi nombor 4. Negatif 0.7.7 dan negatif 1.6. So kalau awak pandai, tak payah buat pun tak apa. Okey. Kalau tak pandai, kita akan buat garis nombor lah. So garis nombor ni kalau awak nak cantik, kita akan buat mengikut kotak lah. Sebab awak pakai buku kotak kan. Lagi senang. Saya tadi tak ada kotak. Saya teka je lah.
Okay, so saya tak perasan ada kotak, saya lupa. Okay, so next kita belajar yang seterusnya. So ni soalan dia, kerja rumah awak yang seterusnya ialah 1.4B. Okay, 1.4B. Banding dan susun mengikut tertib menaik, banding dan susun mengikut tertib menurun dan seterusnya. Soalan nombor 2. Okey, kita akan tengok soalan yang seterusnya. Okey, bahagian seterusnya macam mana kita akan membuat pengiraan melibatkan operasi, melibatkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Dan kita akan belajar tambah, tolak, darab dan juga bahagi. Okey, kita tengok video dulu sikit. Okey, saya play kan. Okey, operasi ke atas perpuluhan harus dilakukan mengikut tertib berikut. So, operasi ke atas perpuluhan harus dilakukan mengikut tertib berikut. Okey, tertibnya adalah yang pertama. Okey, kalau ada kurungan, kita akan selesaikan kurungan terlebih dahulu. Okey. So, yang kedua, operasi kalau ada darab dengan bahagi, kita akan selesaikan darab dengan bahagi daripada kiri ke kanan. Okey. Okey, yang seterusnya kalau tak ada, baru kita akan selesaikan operasi tambah dan tolak dari kiri ke kanan juga. Okey, kita tengok contoh yang ada. Contoh 1. Selesaikan setiap yang berikut. Okey, selesaikan setiap yang berikut. 4.6 tolak kurungan negatif 3.8 darab 0.4. So, ada kurungan? Ada. So, selesaikan yang kurungan dahululah. So, jadi 4.6 tambah dengan 3.8.8 darab dengan 0.3. Jadi, so yang ni akan jadi. So, ni salah ni. Dia punya step ni. Okey, tak apa. Kita tengok dulu sikit. Okey, yang pertama sekali. Okey, ni kurungan. Kurungan ke ni? Okey. So, ni kurungan. Tapi kurungan ni sebenarnya bukan kurungan untuk operasi. Kurungan ni sebenarnya adalah kurungan untuk menunjukkan bahawa nombor ni adalah negatif. Okey, so tak perlulah. Kita tak perlu kira yang ni. Jadi, kita kira tak ada kurungan lah. Kurungan ni adalah kurungan yang bukan melibatkan operasi. So, ni kurungan menunjukkan bahawa ianya adalah negatif. Kalau nak selesaikan tak apa, boleh nak selesaikan, tapi ianya okey boleh lah. Kalau nak selesaikan kita akan selesaikan. Saya tunjuk macam mana. Okey, yang pertama, tulis semula yang mana yang tak terlibat. 4.6 negatif. Negatif. Belajar kan? Awak belajar. Operasi. Okey, hukum melibatkan operasi. Okey, yang pertama kalau ingat balik, positif darab dengan positif, hasilnya adalah positif. Negatif darab dengan negatif, hasilnya adalah positif. Positif darab dengan negatif, hasilnya negatif. Negatif darab dengan positif, hasilnya negatif. So, ni hukum operasi yang awak perlu tahu. Okey. So, jadi negatif dengan negatif, positif. 3.8 darab dengan 0.4. Dah settle. Okey, seterusnya kita akan selesaikan 3.8 darab 0.4. Kalau rasa susah nak kira, boleh pakai kalkulator. Okey, so boleh tekan, guna kalkulator awak. Pegang kalkulator 3.8 sebab kita dah sekolah menengah. Sebab tu saya kata tak pakai bentuk lazim sebab kita akan pakai kalkulator. Okey, kalkulator pun kita akan kira step by step lah. Bukan terus dapat jawapan lah. Nak tunjuk bahawa kita kira. Okey, darab dengan 0.4. Jadi awak akan dapat 1.52. Jadi kita akan tulis kat sini 4.6 tambah dengan 1.52. Okey, seterusnya kalau awak rasa nak tambah, nak pakai kalkulator pun boleh, kita akan tambah. Tambah dengan, okey, 4. Okey, 4. Alamak. 4.6 tambah dengan 1.52. Jadi awak akan dapat 6.12. Okey, itu sahaja Boleh? So, kita tengok kaedah yang ditunjukkan. Okey. Nampak ke? Tak gerak ni. Hang ke? Okey. So, dalam step ni dia tunjuk, dia terus kira 0.3 darab dengan 0.4. Sebabnya dia tak kira yang kurungan tu. Sebab sebenarnya kurungan tu bukan operasi. Kurungan tu hanya untuk menunjukkan bahawa dia negatif. Jadi dia terus darab dulu. Sebab tak ada, dia assume tak ada kurungan, dia selesaikan yang darab. Jadi 3.8 darab 0.4 dapat negatif 1.52. Okey. Dan negatif-negatif akan jadi positif. Jawapannya 6.12. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, saya tutup dulu. Nanti dia kata penuh chat screen tak nampak. Okey, so ni soalan macam ni. Ni baru kurungan melibatkan operasi. Okey, bukan kurungan macam ni. So, ni kurungan menunjukkan negatif. Ni kurungan untuk awak selesaikan operasi itu terlebih dahulu. Jadi, kita akan selesaikan yang kurungan dahulu.
Okey, kita akan salin macam mana. Kalau rasa susah, awak boleh tekan kalkulator. Kalau tak, kalau awak dah expert, awak boleh tolak lah. 8 tolak 2 dapat 6. 4 tolak 6 tak boleh. 14 tolak 6 jadi 8. And then perpuluhan. Jadi tadi dah potong jadi 5 tolak 2 dapat 3. 3.86. Dah settle yang ni, kita akan bahagi. Tulis semula yang mana kita tak jalan kat operasi lagi. Bahagi 0.4. Lepas tu baru kita selesaikan. Okey, kalau awak rasa susah, awak boleh pakai kalkulator. Kalau boleh congak, kita akan congak lah. Okey. Okey, bagi 4 3.86 bagi 4 jadi 48, 38, 16, 24, 32, 32, 36, 9. Jadi jawapan ni 9. Okey. 9 dapat 9, 36 dapat 26. 26 adalah 6. 96, 24. Jadi dapat 2, turun dapat 5. Okey, jadi titik, 1 titik, 1 titik. Jadi akan ada 1, 2 titik. 2 titik kat sini. Kalau awak rasa tak yakin, boleh pakai kalkulator. Kita tekan kalkulator. 3 perpuluhan. Jadi saya lupa. Ni jangan lupa. Positif. Ni positif, ni negatif. Positif dengan negatif, nilainya mesti negatif. And then saya rasa ni ada 1, 2 titik, 1, 2 titik. Jadi 3 titik. Jadi jawapannya adalah 1, 2, 3, 0.965. Betul ke salah? Jadi 0.965. So saya congak je ni. Kalau ada kalkulator lagi bagus, tekan kalkulator. Okay, siapa boleh tolong saya tekan kalkulator? Ada kalkulator tak dengan awak? Okay, so saya tekan kalkulator 3.86 sebab saya guna kalkulator ni lembab sikit. Dia macam kena tekan susah, kena tekan kuat-kuat. Okay, jadi awak akan dapat 9.65. So saya salah. Jadi, okay, saya salah kira. 1 titik, 2 titik. Jadi, dia akan jadi 2 titik. Okay, jadi jawapannya adalah 9.65. Bukan 0.965 3.8. Okey, saya jangan lupa negatif. Sebab apa? Sebab ni simbol ni negatif, simbol ni positif. Jadi jawapannya 9.65. Okey, 9.65 dah settle. Okey. Okey, tak settle lagi. Dah settle ke belum? Dah settle lah kan? Dah settle lah. So itu sahaja jawapan dia. Okey. So kita klik tengok skrin ni macam mana dia kira. Sama tak macam saya kira? Okey, so kita akan selesaikan yang dalam kurungan dahulu. Okey. 6.48 tolak dengan 2.62. So awak akan dapat 3.86. Bahagi dengan negatif 0.84. Jawapannya mesti negatif. Okey, kita akan salin semula yang mana tak terlibat dengan operasi. Lepas tu baru kita kira antara dua tu. Jadi negatif 9.65. Macam lebih kurang sama dengan jawapan saya kan? Okeylah. Okey. Jadi kita tengok soalan yang seterusnya. Negatif 4.8 tambah dengan kurungan 5.64 tolak 2.85 darab dengan 0.6. Jadi kita dapat tahu kat sini. Kat sini ada kurungan. Jadi kita akan selesaikan yang kurungan ini dahulu. Yang lain macam mana? Yang lain kita akan tunggu dulu. Kita akan salin semula. Negatif 4.8 tambah. Kalau rasa susah, tekan kalkulator, tulis. Okey. Okay, kalau rasa expert, terror, boleh congak. Siapa boleh congak? Boleh tulis jawapan kat sini. Kat depan saya tengok komen awak. Okey, 4 tolak 5 jadi 9. Okey, 5 tolak 8 tak boleh. Okey, 15 tolak 8 jadi 7. Okey, 3 tolak 2 dapat 1. 1.79. Okay, betul ke? Tekan kalkulator lah kalau rasa tak yakin. 5.64. Sorry, susah nak tekan kalkulator ni. Tolak dengan 2.85. Betul ke? Okey, betul. Salah saya. Okey, 5, 3. Macam mana 5 tolak 2 jadi 1? So, 2.79. So, ni saya salah. Yang sebaik ada kalkulator. Okey, 2.79. Yang lain tak terlibat, salin semula. 0.6. Lepas tu mana? Dah settle. Kita akan selesaikan yang kurungan, yang darab pula. So, selesaikan yang ni dulu. Yang ni tak terlibat, kita akan salin semula. 4.8. So, kita akan kira ni. So, ni berapa? Tekan kalkulator awak. Kalau rasa susah, darab dengan 0.6. Kenapa ni? Ans maksudnya answer. Answer sebelum ni. Answer sebelum ni 2.79. Darab 0.6 awak akan dapat. Okay, 1.674. And then positif ke negatif? Okay, dia tak bagi. Maksudnya ni adalah positif. Positif kadang-kadang tidak ditulis. Betul tak? Okay, kita akan selesaikan dua ni. Awak akan dapat jawapan. Okay, kalau susah tekan je kalkulator. Okay, negatif 4
tambah dengan 1,674. So awak akan dapat negatif 3,126. So negatif 3,126. Okey. So kita tengok jawapan yang ditunjukkan betul ke salah. Okey. Biarkan dulu yang tu, kita akan salin semula. Kita akan selesaikan yang dalam kurungan dahulu. Okey, so dia kata perkiraan dalam tanda kurung dilakukan terlebih dahulu. Jadi awak akan dapat 2.79, yang lain awak akan salin semula darab 0.6. Kemudian seterusnya kita nampak ada darab kan, kita akan selesaikan darab. Pendaraban dilakukan terlebih dahulu. 2.79 darab dengan 0.6 awak akan dapat 1.6741. Okey, seterusnya kita akan selesaikan dua nombor tu, jadi awak akan dapat negatif 3.126, lebih kurang kan. Okey, so itu saja. Okey, kalau nak tengok contoh, ada contoh dalam buku teks awak, boleh tengok. Kita tengok contoh buku teks. Okey, so ni ada 3 soalan, boleh selesaikan. Awak boleh tengok sendiri macam mana. Sebab saya dah rasa macam dah ada 10 minit lagi. Dah sutukan masa. Jadi kita tengok balik yang mana cara kira dia. Jadi yang ni kita tengok. So ni adalah ada kurungan, tapi kurungan ni bukan operasi. Kurungan ni hanya untuk menunjukkan bahawa nilainya adalah negatif. Jadi kita biarkan. Jadi kita akan selesaikan negatif 6.5 darab 0.2. So awak nampak ke? Okey, nampak So darab 0.2 akan dapat negatif 1.3. Jadi negatif darab negatif akan jadi positif. Okey. So kurungan ni juga bermasuk darab. Jadi 3.5 tambah dengan 1.3 awak akan dapat ni. Okay, seterusnya sama 7.23 tambah 2.77 bahagi 0.8. Jadi ada kurungan, kita akan selesaikan kurungan dahulu. Jadi kita akan tambah ni, dua ni awak akan dapat 10. Nampak ke? Okey, dan bahagi dengan negatif 0.8. Jadi positif dengan negatif. Walaupun dia tak bagi, 10 ni sebenarnya adalah positif. Positif dengan negatif. So, kalau perpuluhan kita dah ajar kan, kalau operasi, kita selesaikan darab dulu operasi. So, ni bahagi positif, bahagi negatif. Jadi negatif 10 bahagi 0.8, awak akan dapat 12.5. Okey, sama juga soalan ni. Mana ada kurungan, kita akan selesaikan kurungan dahulu. Jadi 4.25 tambah 2.85, awak akan dapat 7.1. And then kita akan selesaikan dengan yang darab. Jadi kita kurungkan supaya nak selesaikan dulu. Kalau tak tulis pun tak apa. Tapi dalam ni dia kurungkan supaya kita nak selesaikan yang ni. Nak menunjukkan bahawa kita selesaikan 7.1 darab 0.3, awak akan dapat 2.13. And then kita akan selesaikan yang ni 3.7 dengan 2.13, awak akan dapat negatif 1.57. So ni adalah latihan awak, latih diri 1.4 C. Okey, boleh? Okey, next, last kali. Ada 10 minit lagi. Selesaikan. Macam mana anda akan selesaikan masalah? So kita dah belajar macam mana nak tambah dengan tolak menggunakan perpuluhan. Jadi yang last sekali kita akan belajar macam mana nak selesaikan masalah melibatkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Contohnya macam mana, kita akan bagi soalan. Kita ada, hilang. Muka surat 22. Muka surat 23. 21. 22 hilang. Mana hilang muka surat 22 ni? Dah terdelete ke? Kita tengok sekejap. Sorry buku teks. Ada terdelete 15, 19, 21, 22. Yang ni hilang. Kenapa boleh hilang? Okay, saya copy dulu. Masuk ke dalam kelas. So hilang kat sini. Tambah kat sini lah. Okay, muka surat 22. Okay, kita tengok soalan. Soalannya adalah, so tampak okay, ataupun kita dah tak cukup masa ni. So ada 10 minit, 5 minit lagi. Lagi saya ada meeting. Jadi kita tengok video je lah. Okay, so macam mana dia nak selesaikan masalah. Okey, selesaikan masalah. Okey, sebuah kapal selam berada 85 meter di bawah paras laut. Maksudnya, kalau ni laut, bawah. Jadi negatif 85 meter. Okey, ni kosong. Kan saya dah cerita kan sebelum ni kan. Macam mana, apa gunanya negatif dengan positif? Kita nak tentukan positif dengan negatif, sama ada latitude ataupun suhu, ataupun saham dan banyak lagi lah.
Okay, antaranya adalah ni lah. So dia kata 285 meter bawah dasar laut, maksudnya ni adalah negatif 85. Kemudian turun lagi. Dia turun lagi dalam. Okay, kapal selam bergerak ke arah permukaan laut selama 5. Kapal selam bergerak ke arah permukaan selama 5 minit dengan kadar 1.5 minit. Manakah kedudukan kapal? Kapal selam bergerak ke arah permukaan laut selama 5 minit dengan 18.5. Jadi beranakah? Okey. So kalau berdasarkan situasi ni, kita tengok dulu. So, saya lukis lah. Ini ada gambar lagi kan. So kita tengok gambar. Mungkin kalau dapat ada gambar dapat ilham sikit ke. Tak keluar ke? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so dia tulis kapal selam 85 negatif. Ini dasar laut So dia berada negatif 85. Okey. Boleh nampak kan? Dia takrif sebagai negatif 85. Lepas tu dia kata dia turun lagi 55. Maksudnya kita akan tolak dengan 55. Dia turun lagi. Tu ada gambar tu dah gerak tu senang sikit. Negatif 55. Berapa agak-agak situ? Okay, negatif 85 tolak dengan 55 awak akan dapat berapa? Lepas tu dia kata lepas tu dia akan naik dalam masa 5 minit. Selama 5 minit dia akan naik. Dia akan naik selama 5 minit dengan kadar kelajuan 85 minit. 85 meter per minit. Dalam masa 1 minit dia boleh naik 18.5. Okey. So jadi formula yang kita akan pakai adalah tolak negatif 85 tambah dengan negatif 55. Maksudnya dia semakin ke dalam. Kita tambah lah sebab dia mula-mula dia turun. Dia turun lagi. Dia turun maksudnya kita tambah. Tapi tambah semakin ke bawah. Jadi negatif. Ataupun positif darab negatif dia akan jadi negatif juga. Sama Kenapa dia guna simbol tambah. Lepas tu dia kata lagi. Lepas pada dia turun bawah dia tambah pula. Maksudnya dia gerak lagi. Gerak ke mana? Gerak ke atas. Macam mana gerak ke atas? Berapa minit dia gerak ke atas? 5 minit dengan kelajuan 18.5. Maksudnya dalam masa 1 minit dia boleh gerak 18.5 meter naik atas. Laju kan? Tapi dia gerak selama 5 minit. Jadi awak kena darab. So ni formula dia matematik yang awak perlu selesaikan. Jadi kita akan selesaikan. Jadi first kali awak akan selesaikan kurungan. Okey, kita tengoklah. Sebab kita sudah tukar masa dah. Okey, negatif 8.5 tambah dengan negatif 55 tambah dengan 5 darab 18.5. Faham kenapa 5 darab 18.5 tu Okey, so kita akan selesaikan yang dalam kurungan dahulu. Jadi 5 tambah darab dengan 18.5 awak akan dapat 92.5. And then positif dengan negatif awak akan dapat negatif lah. Okey, nampak kan? Positif negatif. And then kita boleh selesaikan dengan menggunakan matematik biasalah. Negatif 85 tolak 55 tambah 92.5. Jadi tak payah pakai kalkulator tak apa. Tak payah pakai kalkulator. Tak payah kira pakai bentuk lazim. Kita boleh pakai kalkulator lah. Okay. So kalau boleh pakai kalkulator, pakai je kalkulator. Okay. Kalau tak, kita akan congok lah. Okay. So jadi awak akan dapat negatif 47.5. Maksudnya dia masih lagi berada dalam laut. Tapi di atas sikit lah. Negatif sini. Mungkin negatif betul lah tu dia lukis tu kan. Okay. Ni 80. Ni 40 lah. 47.5. Negatif. Kenapa negatif? Sebab dia masih lagi berada di bawah paras laut. Susah ke senang? Okay, jadi kita boleh tulis. Kalau rasa rajin, awak boleh tulis. Kapal selam berada pada kedudukan 47.5 di bawah paras laut. Kalau tak, awak tulis dalam bentuk macam matematik. Yang ni pun dah cukup. Kalau awak rasa nak cantik lagi, kita akan tulislah dalam bentuk kenyataan penyelesaian masalah. Jadi kedudukan kapal selam adalah 47.5 berada pada paras laut. Di bawah, berada di bawah paras laut sebab dia negatif Okay, so ni tak payah tulis negatif dah lah. Sebab dia dah kata di bawah paras laut. Okay, settle Okay, itu sahaja kot saya rasa untuk video ni. Untuk penyelesaian masalah. Kita boleh tengok contoh lagi dalam buku teks. Kalau rasa tak faham lagi. Okay ke? Nak bincang lagi ke? Dalam buku teks? Okay, so boleh tengok dalam buku teks. Harga saham. So dalam buku teks kita cerita pasal saham. Harga saham dalam sebuah syarikat. So nak cerita ke? Ataupun awak boleh faham dengan tengok contoh yang ada dalam buku teks awak ni. So buku teks awak pun dia dah bagi tahu. Harga saham ialah 2.05. Kita faham masalah. Lepas tu dia kata saham tu melonjak sebanyak 0.32 dan menyusut sebanyak 0.27 selama 3 jam.
setiap jam selama 3 jam. Okay, dalam masa 3 jam. So, awak kena tambah dengan $, darab dengan 3. Hitung harga saham terakhir. Betul ke tak? Yes. Okay. So, harga saham 2.05 melonjak 0.32. Lepas tu menyusut 0.28 selama 3 jam. Setiap jam. Jadi, 3 darab 0.8. Tengok situasi tu. 3 darab 0.8. Jadi, saham asal adalah 2.05. Hitung saham akhir. Jadi, 2.05 awak akan tambah dengan 0.32 tambah dengan 3 kali negatif 0.28. Sebab selama 3 jam dia turun. Turun saham kita tulis negatif. So, ni negatif. Jadi, secara so positif, negatif akan jadi negatif. Negatif, positif jadi negatif. Okay, negatif. Jadi, 2.73 tolak dengan 0.8 awak akan dapat RM1.53. Ataupun 1.53. Tapi memandangkan ianya adalah saham, jadi kita tulislah. Kalau rasa sini dah cukup, sini pun dah cukup. Kalau rasa nak cantik, kita akan tulis harga akhir saham itu adalah RM1.53. Jadi untung ke rugi? Saham tu ditutup lebih rendah daripada saham biasa. Ini kita dengar lah kalau awak biasa dengar berita tentang saham. Okey, jadi harga saham, market saham, harga akhir saham dia tutup rendah. Maksudnya dia mengalami sedikit kerugian lah. Sebab dia buka dengan harga RM2, tutup dengan harga RM1.53, jadi dia akan rugi. Kalau soalan dia tanya berapa dia rugi, awak tolak lah. Tapi soalan ni dia tak tanya berapa rugi. Dia tanya berapakah saham terakhir. Jadi saham terakhir awak adalah RM1.53. Okey, boleh ke? Okay, jadi ini ada latihan juga 1.4. Okey, so ada 2 soalan, boleh juga buat. Okey. Jadi saya akan bagi awak tugasan yang terakhir. So ada 3 minit lagi. So tugasan awak hari ni adalah buat kerja latihan. Banyak sikit sebab kita cuti 2 hari kan. Okey. Dan minggu depan pun saya tak ada. Nanti saya akan discusskan jawapan. Sama ada record ataupun tak lah. Tengok macam mana. Kalau saya sempat record. Kalau tak ada lah. Saya akan bagi jawapan sahaja. Okey. Okey. So kita tengok kerja rumah awak 1.4. Okey. So yang pertama. Muka surat. Surat berapa? Muka surat 20. Ingat mana saya punya pen. Okey. So ni adalah kerja rumah awak. Tugasan yang keberapa? Okay. So saya tulis kerja rumah. Tugasan ke-7 Ini tak hidup. Okey, hidup. Okey. Okay, saya akan pastekan kat bawah ni. Okay. Okay, latih diri 1 poin. Ada lagi ke kerja rumah awak? Tengok sebenarnya sikit lagi. Okay, so 1.4 A. 1.4 B ada tak? Ni ada. So 1.4 B Muka surat 20 juga. Okay, tugas yang ke-7. Okay, paste. Ctrl V. Okay, muka surat. Okay, 20. So, kurungan latih diri 1.4 A dan 1.4 B. Dan muka surat berapa lagi? Tengok buku teks lagi. Muka surat 20 dah. Muka surat 21. Muka surat 21 Muka surat 21. Alamak, saya tekan. Latih diri 1.4C dan muka surat 22 kurungan latih diri 1.4D. Okey. Jawab latihan tersebut sama ada menggunakan buku latihan. Oh, tak nampak.
atau OneNote atau Google Classroom. Okay. So awak boleh jawab sama ada menggunakan ni ataupun menggunakan Google Classroom. Okay, saya pastekan kat bawah. Paste. Lagi satu. Salah. Mana dah? Okay, muka surat 22. Okay, calculator muka surat 22. Yes. So ada 3, 4 latihan. Okay. So awak boleh jawab sama ada menggunakan buku latihan ataupun OneNote ataupun Google Classroom. So hantar boleh submit sama ada awak submit dalam Google Classroom ataupun ambil gambar lah. Ambil gambar. Kalau rasa susah nak buat kat buku, ambil gambar. Okay, kadang-kadang guna digital susah sebab awak tak ada kemudahan. Okay. So saya pun faham lah Kalau rasa susah buat je kat buku, hantar kat saya. Okay. At least kalau buat kat buku, nanti buka sekolah pun saya pun boleh tengok juga. Betul tak? Kalau awak hantar gambar pun sama. Membezanya kalau awak hantar gambar, saya boleh tengok macam tu je lah. Okay, kalau buat secara digital, saya boleh tanda juga terus. Okay. So ada apa-apa nak tanya lagi ke? Dah habis masa dah ni. Saya dah ada kelas, dah ada meeting ni. Saya nak pergi meeting. Okay, ada apa-apa nak tanya ke? Kalau tak ada apa-apa, boleh angkat tangan. Kita akan habiskan kelas kita hari ni. Ke dah tidur dah? Saya syok seorang je. Hari ni saya cakap. Awak tak banyak cakap. Okay, ada angkat tangan. Okay, ada. Darshan. Okay, good. Lagi. Okay, Yunshin. Okay, bagus. Okay, thank you Muhammad Ammar. Muhammad apa? Muhammad Ammar baru nampak muka. Baru first time saya tengok muka awak. Okay. Handsome. Aduh, tutup dah. Aduh, tak sempat. Tak boleh nak save. Okay, Devashri, thank you. Terima kasih. Pezin ada Pezin? Ammar, okay, Ammar tak angkat tangan. Ini okay, ini saya lupa. Alamak awak bagi betul tak? Saya tengok dalam sistem macam salah. Saya nak hantar post. Tak boleh, dia tendang. Okay, tak apa. Itu je Okay, dah tak ada apa-apa. Ada apa-apa nak tanya lagi ke? Boleh chat. 6 orang. Okay. So, tahniahlah kerana awak hadir ke sekolah, ke kelas online saya. Saya amat hargai. Okay. Kalau tak, walaupun saya cakap seorang hari ni, awak tak aktif sangat, ada satu je tolong jawab. Okay. Hi, Darshan. So, you still having problem with your PC, I guess. Okay. Or you're using your tablet tablet Okay. Okay lah, saya pun. Handphone. Okay lah, handphone not bad lah. Saya pun guna handphone juga. Okay. Actually, I more prefer to use phone. Okay, but depend on your spec lah. Make sure your spec is at least 4GB ROM. Kalau tak, dia akan hang. Okay, sebab sekarang pun kalau saya rasa 4GB ROM biasanya lah awak guna main game kan. Mesti awak tahu kan. Kalau 2GB mesti lag kan. Kalau awak main Dota ke. Dota mana? Lama awak tak pakai Dota. Mobile Legends Mobile Legends dengan Free Fire dengan apa? PUBG sekarang. So, masih fame. Tu je kan yang famous sekarang. Free Fire, PUBG. Zaman awak Okay. Okay, saya rasa tu je kot. Terima kasih sebab hadir. Saya akan habiskan kelas. Saya akan tutup recording. Kejap saya akan save kehadiran awak kejap. Okay. Stop recording. Okay, next. Saya akan download attendance. And then saya cancelkan record screen. Okay, Hashini. Hi. Okay, so itu je kot saya stop record. Terima kasih. And adios.